Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang saya kasihi, yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kedua nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat iman dan Islam ini insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Sebelum saya mulakan kuliah ini, saya ingin berpesan pada diri saya dan juga muslimin muslimat sekalian agar kita sentiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita memperbaiki amal kita, dua perkara yang harus kita sentiasa ingat dalam ingatan kita, iaitu peranan kita atau tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanggungjawab kita sesama manusia. Tidak sempurna jika sekiranya kita hanya melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama kita melalaikan tanggungjawab kita sesama manusia. Dan juga tidak akan sempurna jika sekiranya kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada manusia, tetapi kemudian kita lalai dengan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayugianya kita sentiasa bermuhasabah dan kita memeriksa diri kita. Bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah, apakah kita telah menyempurnakan dengan sebaik mungkin, dengan semampu kita, dan bagaimana pula kita melaksanakan tanggungjawab kita sesama manusia. Apa yang saya maksudkan dengan sesama manusia adalah tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Apakah kita telah melaksanakan dengan baik? Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang isteri? Apakah kita telah melaksanakan hak dan tanggungjawab kita? Bagaimana pula tanggungjawab kita sebagai seorang anak? Dan bagaimana pula tanggungjawab kita sebagai seorang ayah ataupun ibu? Kalau kita melaksanakan tanggungjawab kita ini dengan sebaik mungkin, semampu kita, kita tak bolehlah nak menyebutkan sempurna ya, kerana kita ini banyak kekurangan. Tetapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya, itu sudah mencukupi. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan hamba-Nya kecuali apa yang beliau atau dia mampu. Jadi harus kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia, agar mudah-mudahan kita tidak akan dituntut di akhirat kelak. Muslimin muslimat sekalian, apabila saya diberikan tajuk hari ini, iaitu kepentingan akidah kepada anak-anak, perkara pertama yang
timbul dalam fikiran saya adalah pengalaman saya sendiri, iaitu ketika mana saya bertugas di masjid dulu, saya berkesempatan untuk mengajar anak-anak muda. Salah satu daripada kelas yang saya mengajar adalah kursus rumah tangga untuk anak-anak berusia di bawah ataupun remaja di bawah usia umur 21 tahun. Rata-rata anak-anak yang ataupun remaja yang duduk dalam kursus rumah tangga ini, kebanyakannya, kalau kita kata 10 pasangan, 8 atau 9 pasangan dah terlanjur. Jadi dalam suatu sesi ini, terlintas dalam fikiran saya untuk mengetahui bagaimana ilmu agama mereka, terutama ilmu tauhid mereka. Jadi saya siapkan beberapa soalan-soalan, dan di antara soalan-soalan yang saya tanya adalah, kenapa kamu diciptakan di muka bumi ini? Kenapa kamu dijadikan sebagai manusia? Soalan yang kedua, yang berikutnya ialah, bila kita mati, ke mana kita akan pergi? Dan bila saya dapat jawapan daripada pasangan ataupun remaja-remaja ini, saya rasa sangat sedih. Kerana jawapan yang mereka berikan kepada saya menunjukkan betapa fakir dan dhaifnya mereka dalam ilmu pengetahuan agama, terutamanya akidah. Bayangkan hadirin sekalian dan hadirat sekalian, bila ditanya ke manakah mereka akan pergi selepas kematian, ada yang menjawab tak pasti, tak tahu. Ada yang mengatakan kita akan masuk neraka, terus. Tak ada kata masuk syurga, terus kata masuk neraka. Tak tahu, tak pasti. Rata-rata 100% yang menjawab soalan tersebut tidak tahu jawapan yang betul. Bayangkan para hadirin sekalian, bagaimana generasi akan datang kalau akidahnya begitu. Kerana akidah ini membuahkan amal, membuahkan tindakan dan perbuatan. Kalau tidak ada akidah atau akidah yang tidak betul, dia boleh menghasil perbuatan yang juga kemungkinan besar tidak betul. Walaupun kita harus mengakui bahawa kesedaran beragama pada masa sekarang ini, jika kita nak bandingkan 10-15 tahun yang dahulu, boleh kita katakan lebih baik. Salah satu yang saya dapat saksikan sendiri adalah apabila kira-kira 25 tahun, 30 tahun yang dulu, bila saya mula bertugas di masjid, saya lihat saja salat tarawih, contohnya, di bulan Ramadan. Kebiasaannya kira-kira 20 ataupun 25 tahun yang lepas, mungkin kat sini mereka yang sama umur dengan saya mungkin boleh confirmkan dengan saya. Bila hari pertama, kedua, ketiga Ramadan, Masya Allah, penuh masjid. Betul tak? Macam sembahyang Jumaat. Tapi kira-kira bila dah sampai kepada pertengahan, kira-kira tinggal 2-3 saf saja. Kalau nasib tak baik, 1 saf dengan imam saja. Apabila masuk 10 malam terakhir, dah keluar lagu Hari Raya, wah, orang dah mula hilang ketumpuan. Makin lama makin sedikit. Tetapi pada hari ini, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, kita lihat masjid kita, terutama pada malam 10 yang terakhir Ramadan, Qiyamul Lail, Bismillah, Masya Allah, ramai orang. Subhanallah. Dari sudut itu kita akur bahawa amal dan kesedaran orang-orang Islam kita di sini, Bismillah, Masya Allah, jauh lebih baik dibandingkan dengan dahulu. Tetapi dalam masa yang sama, kedhaifan pun mengejar kita. Mengejar kita dari belakang, tidak begitu jauh. Kenapa kita katakan tidak begitu jauh? Sebab dari sudut yang lain pula, kita masih jauh ketinggalan. Contohnya apa? Peratusan anak remaja yang bawah umur, yang mengandung di luar nikah, masih lagi lebih tinggi peratusannya dalam kalangan
orang Melayu Islam. Kadar perceraian pun, Masya Allah, tak boleh sebut Masya Allah, Masya Allah benda baik. Inna lillah juga paling tinggi. Dan sekarang ni pula, keganasan dalam rumah tangga pun, masyarakat Melayu kita pun agak-agak nak dekat-dekat jadi champion. InsyaAllah. Jadi bagaimana kita nak melihat masa depan atau masa depan jika sekiranya generasi pada masa ini masih lagi dhaif dari segi akidah. Dan sekarang saya bertugas di pejabat pernikahan orang-orang Islam. Dan kalau kita lihat undang-undang di Singapura ini, mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mendapatkan kelulusan yang khusus untuk bernikah. 18 tahun ke bawah, iaitu 17 dan 16. Dan rata-rata apabila mereka membuat permohonan, wanita-wanita yang usianya di bawah daripada 18 tahun, kebanyakannya sudah terlanjur. Pernah berlaku dalam satu kes, dia datang ke ROMM untuk membuat permohonan, anaknya sudah mengandung. Kemudian bila kita tanya dan kita siasat, kita dapati itu bukan anaknya seorang saja yang telah terlanjur. Malah dua daripada anaknya pun juga sudah terlanjur. Dan mereka semua tinggal dalam satu rumah. Tinggal satu rumah tanpa berkahwin. Bagaimana kita rasa para hadirin sekalian atau perasaan kita bila kita dengar perkara seperti ini? Kita tidak mahu menghukum mereka kerana Allah saja yang hukum mereka. Mungkin mereka jahil, kurang ilmu agama, ya. Tetapi kita bayangkan jika sekiranya perkara ini semakin berleluasa, bagaimana masa depan generasi akan datang. Oleh itu, bila kita lihat akan tajuk ini, kepentingan akidah untuk anak-anak kita, ia adalah tajuk yang sangat penting. Kerana akidah ini, seperti yang disebutkan pada awal tadi, adalah seperti benih. Benih yang melahirkan pokok yang baik, yang membuahkan buah yang baik. Tanpa akidah, sukar untuk kita mendapatkan pohon yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi bagaimana kita hendak menanamkan ataupun hendak kita melaksanakan tanggungjawab kita dalam kita menanamkan akidah dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri cucu-cucu kita. Saya nak kongsi 3 perkara dalam kita membincangkan perkara ini. Yang pertama sekali adalah, bila kita sebut tentang akidah para hadirin sekalian, tentang pada anak-anak kita, malah dalam diri kita sendiri, ia sebenarnya sudah ada dalam diri manusia. Akidah atau mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala atau pencipta itu sebenarnya sudah tertanam dalam diri kita. Apabila kita nak mengajar anak kita, cucu kita, malah ahli keluarga kita, akidah ini bukan sesuatu yang asing. Dia sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita. Ia samalah seperti fitrah kita hendak makan dan minum. Kita tidak payah mengajar bagaimana engkau nak makan, tak payah mengajar bagaimana nak minum, kerana itu semua sudah ada dalam diri manusia. Begitu juga dalam akidah ataupun tauhid dalam diri kita. Anak-anak kita, ia sudah ada tertanam dalam fitrah anak-anak itu. Jadi tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai datuk dan sebagainya adalah untuk menyuburkan akidah yang sudah sedia tertanam dalam diri. Kita perhatikan ya, apabila Nabi SAW
bersabda dalam sebuah hadis yang saya yakin ramai daripada kita sudah pun mendengar. Iaitu kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mengyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Faham ya maksud mengyahudikan, menasranikan dan memajusikan. Kalau kita lihat dan kita renung hadis ini, hadis sahih ini, kita terlihat sesuatu yang agak bermain dalam minda kita. Iaitu kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan 3 agama ini, tapi tidak menyebutkan Islam. Nabi SAW tidak mengatakan fa'abawahu yusallimanihi au yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nabi SAW tidak mengatakan maka kedua orang tuanya lah yang mengislamkannya atau mengyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikan. Nabi tak sebut Islam. Nabi sebut apa? 3 saja, Islam tidak. Kenapa? Kerana yang dimaksudkan dengan fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Dalam erti kata lain, kalaulah seorang bayi itu dilahirkan dan dibiarkan dalam keadaan fitrah, maka dengan semula jadinya anak ini membesar dengan mempunyai akidah mempercayai yang maha berkuasa. Manusia kita ini semua sudah ada dalam diri kita benih-benih akidah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kerana dalam sebuah ayat pula Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, iaitu apabila Allah menjadikan Adam, Allah telah menjadikan zuriat Adam itu sebagai saksi-saksi kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf. Jadi apabila kita nak mengatakan nak mendidik anak-anak itu dengan akidah, ketahuilah bahawa akidah itu sudah ada tertanam dalam fitrah diri anak-anak ini. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menyuburkan. Kerana sudah ada dalam diri anak itu sendiri. Jadi dalam erti kata lain, kita ini sudah apa? Bukan bermula dengan sesuatu yang kosong. Tetapi sudah ada isinya, sudah ada pengisiannya yang hanya untuk kita suburkan. Jadi elok sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab bahawa akidah itu seperti benih. Kalau kita nak jadikan benih itu pokok yang baik dan membuahkan hasil yang baik, jaga baik-baik. Suburkan, tanamkan, perkukuhkan lagi. Insya-Allah, maka dengan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk kita mendidik generasi atau zuriat-zuriat kita adalah dengan kita mengajarkan kepada mereka kalimat tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ini adalah ajaran yang pertama harus kita ajarkan kepada generasi muda kita. Sebab itulah kalau kita lihat, disuruh untuk kita mengazankan anak yang baru dilahirkan. Kerana terdapat di dalam azan itu kalimah la ilaha illallah. Apabila kita mengajarkan kalimah la ilaha illallah pada permulaan, ia memberikan kepada kita peringatan. Iaitu apabila kita memulakan kehidupan anak itu dengan kalimah la ilaha illallah,
Maka di akhir kehidupan kita juga kita tutup dengan apa? Kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau permulaan hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di penutup pun kalimah la ilaha illallah. Tetapi yang menjadi persoalan kita para hadirin sekalian adalah di antara permulaan hidup itu dan penutup kehidupan itu, di tengah-tengah ni apa ceritanya? Pada awalnya lafaz dan pada akhirnya jugalah lafaz. Kata Nabi SAW, sesiapa yang kalimah akhirnya la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Jadi kita pun nak kejar kalimah akhir kita la ilaha illallah. Tetapi sebelum kita nak menutup kehidupan kita nanti dengan kalimah la ilaha illallah, kita nak tanya dulu di mana kehidupan kita di antara kalimah yang awal, permulaan hidup kita dan di akhir hidup kita. Kerana kalimah la ilaha illallah yang pertama dan kalimah la ilaha illallah yang kedua ini, yang terakhir, ini adalah ucapan. Tetapi di antara kehidupan kita di tengah-tengah itulah yang harus juga kita betul-betul ambil perhatian dan kita ambil berat. Kerana kehidupan kita itulah, dalam hidup kita sehari-harian inilah yang melambangkan kalimah la ilaha illallah. Selain daripada mengajarkan kalimah la ilaha illallah secara lafaznya, kita juga harus mengajar anak-anak kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang pertama. Saya teringat dalam sebuah cerita seorang yang bernama Muhammad bin Sawa. Muhammad bin Sawa ini seorang sufi. Dia mempunyai seorang anak saudara kecil. Ketika anaknya, saudaranya itu berusia 3 tahun ya, dia ajarkan anak saudaranya ini satu amalan. Dia kata, wahai anak saudaraku, jika sekiranya engkau hendak tidur setiap malam, bacalah zikir ini di dalam hati kamu tanpa engkau gerakkan lidah engkau. Jangan gerakkan lidah. Jangan cakap dengan lisan, tapi cakap dengan hati. Sebut kalimah ini dalam hati kamu, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allah bersama dengan aku. Allahu syahidun li, Allah menyaksikan aku. Allahu nazirun ilayya, Allah melihat diri aku. Baca zikir ini dalam hati kamu sebelum tidur satu malam 3 kali. Jadi anak ini dia baca Allahu ma'i, Allah nazirun ilayya, Allahu syahidi, dia baca ya amalannya. Kemudian beberapa hari kemudian dia bagi tahu dengan pak cik dia. Dia kata, pak cikku, aku telah baca ni seperti engkau suruh. Lalu kata pak cik dia, okey, kalau gitu tambah lagi. Allahu ma'i, Allahu syahidun li, Allahu nazirun ilayya. Ulang lagi sekali sebanyak 7 kali setiap malam. Anak ini buat. Sehingga dia merasakan kemanisan dalam membaca ayat, dalam membaca lafaz itu. Dia beritahu lagi dengan pak cik dia, pak cik saya dah amalkan. Lalu kata pak ciknya, amalkan satu malam 21 kali. Dan dia ulanglah Allahu ma'i, Allahu syahidun li, Allahu nazirun ilayya. Kemudian dalam masa beberapa lama kemudian si pak cik ni kata dengan anak ini, dia kata, wahai anak saudaraku, jangan tinggal amalan ini
Kerana amalan ini akan memberi manfaat kepada engkau di dunia dan juga apabila engkau mati nanti. Anak ni pun baca terus. Allahumma ma'i, Allahu syahidun li, Allahu nazirun ilayya. Beberapa tahun kemudian, pakcik ini datang pada anak saudara dia. Nama anak ini adalah Sahal bin Abdullah Al-Tasturi. Anak kecil ini. Dia kata, ya Sahal, kau telah baca amal ini setiap malam. Kalau sekiranya engkau tahu Allah bersama dengan engkau, Allah saksikan segala perbuatan engkau, dan Allah melihat segala gerak-geri engkau, bagaimana engkau nak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tercengang anak ini. Dan anak ini membesar menjadi seorang waliullah, iaitu Sahal bin Abdullah Al-Tasturi, seorang imam yang besar zuhud. Dengan berkat usaha pakciknya menanam akidah dalam dirinya. Jadi kita lihat dalam peristiwa ini banyak pengajaran yang boleh kita pelajari. Kita lihat bagaimana pakcik ini mengajarkan anak saudaranya secara perlahan-lahan. Dan bukan suatu yang menyukarkan. Tak payah ambil wuduk. Tak payah semayang zikir panjang-panjang. Bila kau nak tidur, kau baca ini. Kemudian pakcik ini juga, bila disuruh anak saudaranya membaca zikir ini, berapa kali dia suruh? Dia tak suruh terus sampai 100 kali. Berapa dia suruh? 3 kali. Kemudian dipertingkatkan pula daripada 3 kali kepada 7 kali. Kemudian 21 kali. Kemudian teruskan. Dan si pakcik ini sabar menunggu untuk anak ini dalam usia yang lebih memahami, untuk menerangkan di sebalik zikir itu mengajarkan engkau akan sesuatu. Masya Allah. Begitu bagaimana kita hendak mendidik atau menyuburkan benih keimanan dalam diri anak-anak dan dalam diri kita sendiri. Iaitu apabila kita mengajarkan kepada mereka tentang amalan, mulakan dengan amalan yang mudah. Dan amalan yang mudah itu amalan yang boleh mereka bawa dalam usia kemampuan mereka. Kadang-kadang kalau kita ajar anak-anak kita yang kecil, ya, kita tak boleh nak mendidik anak itu tetapi dengan cara yang tidak sesuai. Jadi bila Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengajar kalimah la ilaha illallah kepada anak-anak itu sebagai permulaan kehidupan mereka, kita juga mengajarkan kepada mereka bukan saja kalimah, tetapi juga sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajarkan kepada mereka dengan cara bijaksana dan juga dengan penuh rasa hikmah. Jadi itu bagaimana kita nak mendidik, memulakan menanam akidah dalam diri anak-anak kita. Perkara yang kedua yang saya nak kongsi dengan para hadirin hadirat sekalian adalah tentang kita sentiasa berpesan kepada anak-anak kita. Kerana dalam kehidupan kita ni para hadirin sekalian, kita sedia maklum bahawa kita ini sentiasa kadang-kadang lupa dan lalai. Maka oleh itu, setelah mengajar, mendidik anak-anak kita dan sebagainya, maka berpesan untuk melaksanakan amal ibadah adalah juga penting. Kerana dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, bismillah.
Dalam surah Al-Asr kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iaitu apabila kita melihat kepada peranan kita sesama manusia adalah kita berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Satu perkara yang saya sangat bersyukur ialah bagaimana Allahyarham orang tua saya mengajar saya. Saya dibesarkan dengan penuh disiplin sebab orang dulu-dulu cara mereka tunjukkan kasih sayang dengan penuh disiplin. Setiap salat maghrib kita mesti kena berjamaah. Dan selepas salat maghrib kita berzikir. Bapak saya, Allahyarham bapak saya bawa amalan ratib ba'alwi. Jadi tiap-tiap malam kita kena baca. Dan pada setiap malam itulah nanti Allahyarham bapak saya akan pesan dengan saya dan ada anak yang lain supaya jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dan ingat akhirat adalah tempat yang kita akan pergi dan tuju. Pesanan ini dah jadi satu macam perkara yang melekat dalam fikiran saya. Kerana tiap-tiap hari diingatkan. Dunia ini sementara, akhirat tempat kita selama-lamanya. Kejar dunia tapi jangan lalai dengan amal ibadah. Kerana amal ibadah tu adalah cash money kita bila kita pergi ke alam barzah nanti dan ke akhirat nanti. Dan ini bukan suatu perkara yang tidak diajarkan oleh Islam, ya. Kerana kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, para nabi dan para rasul mereka sendiri pun tidak lalai berpesan kepada anak-anak mereka. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan untuk kita menjadikan sebagai contoh bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub telah berwasiat kepada anak-anaknya dengan mengatakan, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah itu telah memilih bagimu suatu agama, maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Lihat ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anaknya. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah tidak kamu saksikan tatkala di mana Nabi Yaqub hampir kepada kematiannya lalu berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang akan kamu sembah selepas kematian aku? Qalu, kata anak-anak Nabi Yaqub, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika, dan Tuhan ibu bapa-bapa kamu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq,
iaitu Tuhan yang satu dan kami kepadanya menyerah diri. Jadi selepas dalam kita menyuburkan benih akidah kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, perkara kedua yang harus kita lakukan adalah sentiasa memberikan pesanan, wasiat dan peringatan kepada anak-anak ini. Kerana manusia lalai. Maka dengan kelalaian ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa memperingatkan di antara satu dengan yang lain. Jadi walaupun kita ini sudah alhamdulillah sudah insya-Allah beriman, kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya pada hari kiamat, tetapi sebagai manusia kadang-kadang kita lalai. Oleh itu sifat sentiasa memberi pesanan ini sangat penting. Tak payah pesanan kita ni nak macam beliti. Nak bersyarah, nak marah. Ya. Jangan sampai kita nak marah, nampak anak-anak kita buat salah, baru kita nak marah, baru kita nak bentak. Pada masa itu nak mengingatkan mereka. Lakukan, mengingatkan anak-anak kita itu tentang akidah dan juga amal dalam masa kita keadaan tenang. Dalam masa kita duduk sama-sama, kita sedang makan, kita sedang menonton TV mungkin, ada sesuatu yang kita lihat, boleh memberi peluang kepada kita untuk kita mengingatkan anak kita. Ya? Kalau kita lihat sama-sama menonton dalam TV, kadang-kadang cerita tentang haiwan, keindahan alam, kita ingatkan, lihat bagaimana cantiknya alam. Kalau sekiranya cantik alam ini, betapa cantiknya orang ataupun penciptanya. Kerana dengan pesanan-pesanan seperti ini, dia akan menyuburkan lagi, memperkukuhkan lagi segala apa yang sudah pun ditanam dalam diri anak-anak tersebut. Itu perkara kedua. Pertama tadi yang saya sebutkan apa? Bahawa akidah itu adalah sesuatu yang sudah ditanam dalam diri manusia. Maka tugas kita untuk menyuburkan akidah tersebut. Perkara yang kedua adalah untuk kita berpesan-pesan, memperingati akan akidah yang sudah pun kita tanam, kerana memperingati itu sesuatu yang menjadi kewajipan kita untuk melakukannya, untuk memastikan bahawa kita ini tidak terus dilalaikan dengan sifat lupa. Dan perkara yang akhir sekali yang ingin saya kongsi dalam kita mendidik dengan akidah adalah menjadi contoh tauladan. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita lihat dalam manhaj ataupun dalam metodologi, dalam cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hamba-hambanya, salah satu daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala adalah mendatangkan contoh. Kerana mendidik diri kita ini, manusia ini, perlu lihat kepada sesuatu untuk kita mengikuti. Itu yang dikatakan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada diri Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, iaitu contoh yang terbaik untuk mereka yang mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekiranya kita sudah menanamkan dengan lisan kita tentang akidah, kita sudah berpesan kepada anak-anak ini dengan lidah kita, cara yang berikutnya pula adalah kita menjadikan contoh tauladan yang baik. Kerana dengan contoh tauladan yang baik inilah, maka iman ataupun akidah atau kepercayaan yang sudah ada dalam diri anak itu akan bertambah-tambah kukuh lagi. Tak bolehlah hanya kita bercakap tetapi kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Di antara perkara yang harus kita jaga dalam kita nak melaksanakan perkara ketiga ini menjadi contoh tauladan adalah kita menjaga sunnah Nabi SAW. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dari segi amal ibadah terutamanya haruslah kita jaga. Sunnah yang bagaimana?
sunnah yang mudah yang di hadapan kita. Seperti salat qabliyah kita dan ba'diyah kita. Pada hari Jumaat, kita berpesan dengan anak-anak kita. Kalau sekiranya orang-orang Nasrani ada hari Ahadnya, orang Yahudi ada hari Sabtunya, orang Islam hari Jumaat. Pesan dengan anak-anak kita, jangan jadikan hari Jumaat macam hari-hari biasa. Pada orang Islam, hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Dalam 7 hari, ketuanya, penghulunya adalah hari Jumaat. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis nak buat apa buat. Tapi bila datang hari Jumaat, jangan jadikan Jumaat itu sebagai hari-hari biasa. Kadang-kadang kita lihat para hadirin sekalian, kita tak ada peduli tentang hari Jumaat ini. Sedangkan malam Jumaat itu adalah malam untuk kita kumpulkan pahala kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW bila datang hari Jumaat? Selain daripada kita hadir hari Jumaat, kita disuruh untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini para hadirin sekalian, barakahnya sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Kata Nabi SAW, surah Al-Kahfi ini adalah cahaya daripada hari Jumaat yang lepas hinggalah pada hari Jumaat yang ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila seseorang itu membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka segala dosa-dosa yang dilakukan daripada Jumaat yang lepas hinggalah pada Jumaat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat surah Al-Kahfi. Orang-orang kita baca surah Yasin, tak ada masalah. Lebih baik daripada langsung tak baca apa-apa. Betul tak? Ada orang kata, kenapa baca surah Yasin pada hari Jumaat, malam Jumaat? Kan bagus baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin bagus. Baca surah Al-Kahfi lebih bagus. Kenapa kita bezakan? Kenapa kita bandingkan? Boleh ke Ustaz kita beza-bezakan? Ini Yasin surah Al-Quran juga. Al-Kahfi pun Al-Quran juga. Kenapa kita kata Al-Kahfi lebih baik daripada surah Yasin? Kenapa? Kerana masa dan hari menjadikan Al-Kahfi itu lebih afdal dibaca daripada surah-surah yang lain. Surah Yasin secara umumnya baik dibaca. Bukan hanya pada hari Jumaat. Surah Yasin kita baca pada setiap masa. Kata Nabi SAW, setiap benda itu ada hatinya dan hati Al-Quran adalah Yasin. Banyak fadilat surah Yasin. Orang yang sakit, orang yang hampir meninggal dunia, malah orang yang telah pun meninggal dunia, kita baca surah Yasin. Tetapi pada hari Jumaat, kita digalakkan untuk mengkhatamkan surah Al-Kahfi. Kita bawa anak-anak kita sama-sama. Ini malam Jumaat, hari Jumaat. Jangan jadikan hari Jumaat macam hari biasa. Ini penghulu segala hari sama-sama kita ibadah. Baca Yasin, baca Al-Kahfi sama-sama. Ibadah sama-sama. Kedua, kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat. Kata para ulama kita, kadar minimum kalau kita nak amalkan selawat pada hari Jumaat. Kadar minimum paling sedikit selawat adalah 300 kali. Itu minimum kalau kita baca selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Kalau kita rasakan beratlah Ustaz 300, memang berat. Tapi daripada tak baca langsung, baca 10 kali pun tak apa. Tapi lebih baik kalau kita dapat mencapai kadar minimum iaitu 300 kali. Kemudian disuruh kita untuk mandi pada hari Jumaat. Memperelokkan pakaian kita untuk pergi solat Jumaat. Kadang-kadang anak kita pergi solat Jumaat, pakaiannya tidak sempurna. Hanya pakai t-shirt sebagainya. Ini semua sunnah-sunnah yang boleh menyuburkan akidah anak-anak kita dan menyuburkan akidah diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan
dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa inna zalika min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan. Jadi Nabi suruh kita buat, kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan sebaik mungkin, itu termasuk dalam mengagungkan syiar Allah. Fa inna zalika min taqwal qulub. Maka itu adalah tanda-tanda daripada hati-hati yang bertakwa. Jadi para hadirin hadirat sekalian, sebagai kesimpulannya, bahawa akidah ini adalah sesuatu yang sudah pun tertanam dalam diri manusia. Maka menjadi tugas kita untuk menyuburkan akidah itu dalam diri anak-anak kita. Dan dalam usaha kita untuk menyuburkan akidah dalam diri anak-anak kita, kita mesti melakukan dengan dua cara, iaitu dengan lafaz kita dan dengan perbuatan kita. Lafaz kita adalah dengan kita mengajarkan anak-anak kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berpesan kepada anak-anak kita tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang terakhir adalah kita melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kita menyuburkan akidah dan juga menanamkan tauhid lebih mendalam dalam diri anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayahnya dan juga memberikan kita bantuan dan juga kekuatan untuk kita sentiasa menjaga iman dan Islam kita. Harta dan juga anak-anak adalah perhiasan dunia. Maka amal ibadah itulah yang kekal dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terbaik. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, maka amal-amal ibadah yang kekal itu khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Allah akan janji pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik pengharapan. Semoga memberikan manfaat kepada saya terutama dan juga para hadirin sekalian. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.